بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita taufik, diizinkan kita untuk hadir ke dalam taman-taman syurga, ke dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh rumah mengaji Nurul Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita, tambahkan cahaya kita, berikan kita hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, hikmah dalam berbicara, hikmah dalam perbuatan, hikmah dalam setiap apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Pada pengajian yang lalu kita telah bahaskan baris yang ketiga daripada, ataupun baris yang kedua dan yang ketiga daripada Aqidatul Awam ataupun matan Aqidatul Awam. Berkata Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin ila yaumidin, ila an qala falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma as-salatu wassalamu sarmada ala an-nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi'. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Naam, dan bagi keluarganya, para sahabatnya dan orang yang mengikuti jalan agama yang hak tanpa menokok tambah. Dan selanjutnya, maka ketahuilah oleh kamu dengan kewajipan untuk mengetahui daripada perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu 20 sifat. Naam, pada pengajian yang lalu kita bahaskan tentang makna apa yang dimaksudkan oleh ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bahaskan juga apa yang dimaksudkan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bahaskan tentang selawat dan salam, maksud selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi pada pengajian yang lalu kita berhenti pada makna as-sahabah. Apakah yang dimaksudkan dengan sahabat? Siapakah yang digolongkan daripada yang digolongkan daripada golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada segi orang-orang biasa ataupun daripada orang yang mungkin tidak nampak seperti Abdullah bin Ummi Maktum, ataupun daripada kanak-kanak kecil seperti anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun beliau baru berusia 3 bulan sewaktu kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, masih lagi dikira sebagai as-sahabah. Kemudian kita sebutkan tentang Nabi Isa ala nabiyina wa alaihim afdhalus salati wassalam. Kemudian kita sebutkan tentang malaikat-malaikat yang hadir di atas muka bumi ini berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikira sebagai sahabat. Adapun malaikat-malaikat yang hanya duduk di langit berjumpa dengan Rasulullah sewaktu Isra' dan Mi'raj, dan sewaktu Isra' dan Mi'raj, maka tidak dikira sebagai as-sahabah. La ilaha illallah. Naam, kemudian kita sebutkan tentang Sayyidina Khidir ala nabiyina wa alaihim afdhalus salatu wassalam. Kemudian disebutkan juga tentang fadilat menjadi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perlu seseorang itu menjaga lidahnya daripada mengatakan sesuatu yang tidak elok kepada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana ia akan menyakiti ataupun akan membuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih ataupun tidak gembira. Wahakadha. Kemudian disebutkan di sini bahawa tentang
martabat-martabat ataupun darjat-darjat sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang mempunyai darjat yang tingkatan darjat mereka di sisi Allah dan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahawa fadilat, keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikut daripada tertibnya khilafah. Naam. Dan kalau secara hakikatnya bahawa tidak ada orang yang mengetahui darjat mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan keutamaan di sini adalah mereka yang mempunyai pahala yang banyak. Yang dimaksudkan dengan tertib keutamaan mereka di sisi Allah ataupun di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengikut pahala. Fa afdaluhum, maka yang paling utama selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun selepas para anbiya ala nabiyina wa alaihi afdalus salatu wasalam, Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling mulia selepas para nabi. Kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman dan kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qala al-Hafidh Ibn Hajar fi Fathul Bari, berkata Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kitabnya Fathul Bari, bahawa 4 orang ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil alih tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mengganti tempat khilafah selepas pemergian kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famanzilatuhum indahu bihasbi tartibihim fil khilafah. Allahu a'lam. Naam. Kemudian berkata Abu Mansur Al-Baghdadi, dia kata ahli-ahli kami ataupun ashabuna, sahabat-sahabat kami berpendapat, yakni daripada orang-orang alim, berpendapat bahawa fadilat, keutamaan khulafa yang 4 itu mengikut tertib mereka. Thumma tamamul ashra wa hum Sa'ad. Kemudian selepas 4 sahabat itu, keutamaan mereka adalah 10 yang telah dipilih oleh Allah, yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu mereka di dunia lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhum. Jama'ahum al-Imam Al-Busiri fi baitin wahidin fi qasidatihi al-Mudariyah. وقال سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرري. سعد bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini semua sahabat-sahabat Nabi SAW yang diagungkan, yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ini telah dijamin syurga sewaktu mereka berada di atas muka bumi ini lagi. Ya, ini satu keagungan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang apabila dia dah dapat tahu dah tempat di mana dia akan berada di akhirat kelak. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menjadi ahli syurganya. Amin ya rabbal alamin. Thumma ahli Badar wa kanu 313. Kemudian selepas 10 yang dijanjikan syurga itu, yang mulia di kalangan mereka adalah mereka-mereka yang menghadiri peperangan Badar. Yang menghadiri peperangan Badar, dan mereka kurang lebih ada 313 orang. Satu hari Sayyidina Jibril alaihi salam turun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah di kalangan sahabat-sahabat yang dikira sebagai orang-orang mulia, yang dimuliakan di kalangan sahabat-sahabat kamu?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka-mereka yang menghadiri peperangan Badar. Mereka yang menghadiri peperangan Badar itu dianggap mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril alaihi salam pun mengatakan, begitu juga kami, para malaikat, mereka-mereka yang menghadiri peperangan Badar dikira sebagai orang-orang mulia di kalangan kami. Kemudian selepas mereka-mereka yang menghadiri peperangan Badar, siapa pula? Thumma Uhud. Mereka-mereka yang menghadiri peperangan Uhud, mereka ada kurang lebih 700 orang. Thumma Bai'atul Ridwan. Kemudian mereka-mereka yang menghadiri perjanjian ataupun Bai'atul Ridwan, wa kanu 1400. Mereka kurang lebih ada 1400 orang radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kemudian barulah sahabat-sahabat yang lain.
radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kesemuanya mereka. Dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua dengan keberkatan sohbah, mereka telah jauh meninggalkan para tabi'in daripada segi darjat mereka. Kerana apa? Kerana mendapat kemuliaan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapat sumber tauhid itu directly daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kemudian wa alihi wa sahbihi wa man tabi', dan ahli keluarganya dan para sahabatnya dan orang yang mengikuti jalan agama. Mereka-mereka yang mengikuti ataupun secara khusus at-tabi'in, iaitu orang-orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi SAW dikira sebagai at-tabi'in. Dan di kalangan at-tabi'in pula yang paling utama di antara mereka adalah Uwais Al-Qarni. Di antara yang paling utama adalah Uwais Al-Qarni. Dikatakan bahawa Uwais Al-Qarni ini hidup di zamannya Rasulullah SAW, akan tetapi tidak dapat berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia berkhidmat kepada ibunya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, "Ya Umar, ya Ali, kalau kamu berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka kamu mintalah doa daripadanya dan minta dia istighfar untuk kamu." Kalau kamu jumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa daripada dia dan mintalah istighfar daripada dia. Ini satu ajaran yang sungguh besar ataupun satu pengajaran yang sungguh tinggi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik sahabat-sahabat Nabi, sehingga mereka ini tidak ada sifat takabur, tak ada rasa bangga diri, tak ada rasa mereka ni lebih baik daripada orang lain, sehingga menghalang mereka daripada meminta ataupun mengemis doa daripada orang lain. Walaupun Sayyidina Umar, seperti yang kita tahu tadi, kita sebutkan bahawa orang yang paling mulia di sisi Allah selepas Rasulullah ataupun selepas para Rasul adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ni dua orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah. Dahlah sahabat Nabi SAW. Kemudian ada tali keluargaan bersama Rasulullah SAW, kemudian menjadi khalifahnya Rasulullah SAW. Maka darjat mereka tidak ada syak lagi lebih tinggi daripada Uwais Al-Qarni. Kan tetapi Rasulullah ingin mengajarkan sifat tawaduk, sifat merendah diri, sifat meminta doa daripada sesiapa pun. Sehingga kita merasakan bahawa kita ni tidak ada apa-apa. Kita ni tidak ada apa-apa dan kita memerlukan daripada doa setiap orang. Setiap orang punya doa kita perlukan. Kita perlukan doa daripada setiap orang. Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pada suatu ketika di musim haji, maka mereka telah mencari Uwais Al-Qarni, dan apabila berjumpa dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni, mereka menyampaikan salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Uwais Al-Qarni dan mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mencari Uwais Al-Qarni, kemudian meminta doa daripada Sayyidina Uwais Al-Qarni dan beristighfar. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Sayyidina Uwais Al-Qarni ini dulu mempunyai satu penyakit macam baras ataupun kusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkannya dan meninggalkan satu bahagian yang kecil di bawah tangannya, ataupun Sayyidina Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah agar supaya ditinggalkan sedikit di bawah tangannya, agar supaya dia dapat ingat bahawa dulu ditimpa satu penyakit, kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selepas kesembuhan itu agar supaya dia tidak lupa kepada penyakit yang pernah dihadapi dahulu. Maka apabila dengar Rasulullah memberi salam kepadanya, maka Sayyidina Uwais Al-Qarni menangis dan rasa sebab kerana apa? Kerana Rasulullah minta sahabatnya untuk beristighfar kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Hakadha at-tawadhu. Dan ini diajar, bahkan dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ingin menunaikan umrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Umar, "Ya ukhayya, wahai saudaraku, la tansani fi du'aik, jangan kamu lupa aku di dalam doa kamu." Siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling ulung dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak pernah melakukan apa-apa dosa, orang yang diampunkan dosanya yang sebelum dosanya akan datang dan sebagainya, masih lagi meminta kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana tidak masuk Islam Sayyidina Umar itu melainkan dengan berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ianya tidak menghalang baginda sallallahu alaihi wasallam untuk meminta doa daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in.
Jadi kita sebagai umat Nabi SAW mengikut tauladan. Sesiapa pun kita berjumpa, orang yang lebih berumur daripada kita, ataupun orang yang sebaya daripada kita, ataupun orang yang lebih kecil umurnya daripada kita minta doa daripada mereka. Ataupun kita berjumpa dengan orang alim, orang salih dan sebagainya, kita sentiasa mengemis ataupun memohon agar mereka mendoakan kita, kerana kita tak tahu siapa yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa afdaluhum Uwais al-Qarni. Kemudian dikatakan bahawa antara orang-orang besar di kalangan tabi'in ini, antaranya adalah cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, ibnatu Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain merupakan penghulu daripada at-tabi'in. Begitu juga Sayyidina Hasan Al-Basri, begitu juga Sayyidina Sa'id bin Jubair, antara mereka-mereka yang besar daripada kaum tabi'in. Wa ma'na al-'am, begitu juga dikatakan di sini bahawa antara makna yang umum daripada at-tabi'in ini adalah setiap mereka-mereka yang datang selepas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat pun dikira sebagai at-tabi'in. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, mereka-mereka yang terdahulu memeluk Islam di kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti jalan muhajirin dan ansar yang awal masuk Islam itu. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak dikatakan di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penerimaan, pengkabulan, keridaan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada golongan Ansar dan Muhajirin yang awal masuk Islam. Akan tetapi mereka-mereka yang datang selepas itu pun boleh dapat pengkabulan, penerimaan daripada Allah, keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Kalau wattabi'ina lahum bi ihsan, bagi mereka-mereka yang mengikuti daripada jejak langkah, bagi mereka-mereka yang mengikuti daripada sirah-sirahnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi keridaan oleh Allah. Jadi kalau kita ni zaman mana pun selepas sahabat Nabi ikut daripada amalan-amalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka tidak ambil kecuali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut mereka dengan sempurna, maka mengikut kadar kesempurnaan ikutan kita kepada mereka, maka kita akan juga mendapat bahagian daripada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi makna umum daripada at-tabi'in ini adalah setiap mereka yang datang selepas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi', dan orang yang mengikuti jalan agama yang hak tanpa menokok tambah. Dekat sini disebutkan bahawa agama yang benar tanpa ada menokok tambah. Agama yang benar itu adalah setiap perkara, setiap amalan, setiap perbuatan yang selari dengan ajaran Al-Quran dan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ijma' para ulama muslimin dan juga qiyas, iaitu 4 perkara ini. Kitab, sumber syariah agama Islam ni adalah, yang pertama adalah Al-Quran dan sunnah, kemudian ijma' para ulama, dan kemudian al-qiyas. Maka setiap perkara yang berlandaskan daripada 4 perkara ini dikira sebagai agama yang benar. Kemudian ghaira mubtadi', tanpa menokok tambah. Apa yang dimaksudkan tanpa menokok tambah? Iaitu menokok tambah perkara-perkara yang tidak benar, perkara-perkara yang bukan daripada ajaran agama Islam. Ma kharaja anil haq, bid'ah ni daripada segi bahasa apa-apa yang terkeluar daripada landasan yang benar. Daripada segi bahasa, maka mukhtadi'an ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah ni daripada segi bahasa adalah apa-apa perkara yang dicipta, yang direka tanpa ada contoh yang terdahulu. Iaitu perkara yang direka ni adalah perkara baru yang tidak ada contoh daripada sebelum. Akan tetapi daripada segi syarak, daripada segi istilah ma uhditha ala khilafi amri syari', apa-apa yang dicipta, yang diadakan
yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah syariat. Maka apa-apa yang diadakan berlawanan dengan perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikira sebagai bid'ah. Jadi daripada sini ulama telah membahaskan tentang bid'ah, kerana setengahnya salah faham daripada makna bid'ah. Bid'ah ini ada dua jenis, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah iaitu perkara yang dicipta, yang direka, akan tetapi ianya adalah satu perkara yang baik, dan ada juga yang direka, yang diadakan, akan tetapi ianya tidak berlandaskan dengan syariah. Nabi SAW bersabda, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang direka, setiap perkara baru itu adalah bid'ah, adalah perkara baru. Ataupun setiap perkara yang baru itu adalah direka. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap perkara yang direka itu adalah sesat. Dan setiap perkara yang sesat itu akan berada di neraka, ataupun orang yang mengamalkan perkara-perkara yang sesat itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Maka untuk memahami daripada hadis ini, kalimatu kul, Nabi SAW menyebutkan kullu bid'atin, setiap bid'ah, ataupun setiap perkara baru yang direka, ataupun setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Bagaimana kita nak faham daripada hadis ini? Perkataan kul, setiap, dalam bahasa Arab terkadang yakni dibawa dalam maksud umum, yakni setiap, merangkumi setiap, segala perkara. Yakni bila sebut setiap, maksudnya ianya merangkumi apa-apa yang dimaksudkan dalam perkataan tersebut. Akan tetapi waqad ta'ti mukhassisah, akan tetapi terkadang ianya untuk mengkhususkan sesuatu perkara. Maksudnya kul tu setiap, bukanlah setiap perkara yang boleh difahami dengan perkara tersebut, akan tetapi membawa makna yang khusus. Dan disebabkan itu, kalau kita baca dalam surah Kahfi, dalam ayat yang menceritakan tentang Sayyidina Khidir bersama Nabi Musa ala nabiyina wa alaihim afdalus salatu wassalam, apabila Nabi Musa naik kapal dengan Sayyidina Khidir, naik je kapal, Sayyidina Khidir terus rosakkan kapal tersebut. Jadi Sayyidina Khidir kata apa? Dia nak rosakkan kapal sebab di perairan tersebut ada seorang raja yang mengambil setiap kapal, yang akan mencuri setiap kapal, ataupun yang akan merampas setiap kapal yang berada di atas laut. Adakah setiap kapal yang akan dirampas, ataupun hanya kapal-kapal yang elok sahaja? Jadi dia kata apa? Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, akan mengambil setiap kapal yang rosak. Maksudnya ada perkara, yakni bukan setiap kapal, tapi kapal-kapal yang baik sahaja yang akan diambil, kapal yang rosak tidak diambil. Sebab itu Sayyidina Khidir merosakkan kapal tersebut agar kapal tersebut tidak diambil oleh raja tersebut. Hal ya'khudh, na'am, falihadha qala Sayyidina Khidir fa'aradtu an a'ibaha. Sebab itu Nabi Khidir mengatakan, aku ingin merosakkannya sehingga ianya tidak diambil oleh raja tersebut. Falkul huna urtubitat bitakhsis. Maka setiap, yakni setiap kapal itu bukanlah setiap kapal, akan tetapi perlu difahami bahawa ianya ada pengkhususan. Jadi pengkhususan maksud kullu bid'atin, kullu muhdatsatin bid'ah. Dalam hadis Nabi SAW, apabila Nabi mengatakan bahawa setiap perkara baru itu adalah bid'ah, setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Jadi bagaimana kita nak faham? Dalam hadis Nabi SAW yang lain juga mengatakan bahawa man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mengadakan di dalam agama Islam satu perkara yang elok, yakni satu orang dia reka satu perkara yang baru dalam agama Islam, yakni contohnya cara untuk beribadah dan sebagainya, akan tetapi ianya satu perkara yang baik, falahu ajruha, maka dia akan dapat pahala tersebut, dan mendapat pahala setiap orang yang mengikuti daripada amalan tersebut tanpa mengurangkan daripada amalan orang yang mengikut amalan yang dilakukan ataupun yang dia adakan. Wahakadha. Dan begitu juga Nabi kata, barang siapa yang mengadakan sesuatu perkara dalam Islam, yang ini perkara yang dicipta itu adalah perkara yang buruk, maka dia akan dapat pahala daripada melakukan amalan buruk tersebut, dan setiap orang yang mengikuti daripada amalan tersebut pun dia akan dapat juga. Waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Sebab itu dikatakan bahawa anak Nabi Adam, Qabil. Jadi Qabil apabila dia membunuh
Habil, anak Nabi Adam, kerana cemburu, maka dosa-dosa setiap orang yang membunuh akan diletakkan di bahunya Qabil. Sebab apa? Dia orang yang pertama yang mengadakan pembunuhan. Sebelum dia tak ada pembunuhan. Jadi sebab dia yang orang memulakan pembunuhan, jadi setiap orang yang membunuh selepas Qabil akan semua dosa-dosa orang yang membunuh semuanya akan berada dalam buku catatan, buku akaunnya Qabil. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka ada perbezaan. Ya, ini satu perkara yang baik apabila direka menjadi ikutan, maka orang yang pertama yang mereka daripada amalan baik itu dapat pahala. Begitu juga kalau dia mereka satu perkara yang buruk, apabila diikut, maka semua orang yang mengikuti daripada perkara tersebut akan dapat dosa. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Ai ahdatha syai'un lam yakun mawjudan sabiqan. Naam. Kalaulah difahami bahawa apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kullu bid'atin dalalah ataupun kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru itu adalah bid'ah yang ini satu perkara bid'ah, yang terkeluar daripada kebenaran. Kalau itu yang dimaksudkan, maka kita boleh cakap maka kereta tu perkara baru, bid'ah, kita tak boleh naik kereta pergi masjid. Kalau perkara baru tu seperti kapal terbang, itu perkara bid'ah, perkara baru, perkara yang direka, maka kita tak boleh pergi umrah, pergi haji naik kapal terbang, bid'ah. Dulu Nabi SAW pergi naik unta, wahakadha. Kita guna mikrofon, pembesar suara di masjid untuk azan, untuk bagi ceramah dan sebagainya. Sekarang ni kita mengajar, Masya Allah, online, guna komputer, guna mikrofon, guna handphone, smartphone dan sebagainya, ada internet dan sebagainya. Ini semua perkara-perkara baru yang tidak ada zaman dulu, maka ianya direka, maka ianya sesat, keluar daripada kebenaran. Maka tak ada orang yang akan mengatakan bahawa ini adalah cara untuk memahami daripada hadis Nabi SAW, kullu bid'atin kullu muhdatsatin bid'ah. Tak ada siapa yang mengatakan kita perlu faham sebegitu. Naam. Yaqul al-maqsud bil muhdatsat ay fi din. Maka kalau orang tu jawab, oh tak, yang kita maksudkan perkara-perkara baru ni, perkara-perkara yang direka baru ni adalah perkara-perkara dalam agama. Perkara-perkara yang dalam agama je kalau direka, ia dianggap sebagai bid'ah dan yang akan mencampakkan seseorang itu ke dalam api neraka. Maka kita pun akan jawab dekat dia orang. Apa nak jawab? Dia cakap, An-Nabi yaqul al-kull maqal fi din. Nabi SAW tak ada pun cakap kullu muhdatsatin bid'ah ataupun kullu muhdatsatin fid din bid'ah. Setiap perkara baru yang direka di dalam agama itu bid'ah. Nabi tak ada kata apa. Nabi tak ada kata ianya hanya dalam agama. Kalau orang kata di dalam agama je tak boleh direka perkara baru, maka kita pun cakap Nabi tak ada cakap ianya Nabi mengkhususkan perkara yang direka baru itu adalah dalam agama. Wa anta lamma taqbalu takhsis idzan muhdath fi hadha al-hala bermakna al-kull. Dalam hadis juga Nabi SAW menyebutkan, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan mereka perkara baru dalam agama kami, maka dia bukan dikira sebagai sebahagian daripada kami. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita faham sebaliknya, maksudnya kalau direka perkara yang selari dengan ajaran kami, maka ianya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi SAW tengah salat, dalam salat selepas rukuk, Nabi sami Allahu liman hamidah, maka seorang A'rabi yang bersolat di belakang Rasulullah SAW mengucapkan, Rabbana lakal hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Maka selepas solat, apabila Nabi SAW beri salam, Nabi bertanya, siapa yang membaca zikir tadi selepas rukuk? Maka Nabi SAW mengatakan bahawa aku melihat bahawa malaikat berebut-rebut untuk menulis pahala apa yang kamu baca. Maksudnya Nabi tak ajar dia membaca zikir tersebut di dalam salat. Ini dia pandai-pandai sikit. Bukan dia tambah selepas pembergian Rasulullah. Ni sewaktu kehidupan Rasulullah SAW lagi, dia dah pandai-pandai tambah zikir di dalam salat. Bukan luar salat lagi, dalam salat ditambah. Akan tetapi Nabi SAW tak ada mengatakan, oh kamu ni bid'ah, pandai-pandai tambah dalam perkara agama dan sebagainya. Akan tetapi Nabi testify, Nabi membenarkan ataupun mengizinkannya untuk membaca perkara tersebut kerana Nabi SAW melihat bahawa malaikat berebut dalam menulis pahala tersebut. Nah,
disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahawa bid'ah yang baik ini ada ciri-ciri dia ataupun ada kriteria dia. Apa kriteria bid'ah yang diterima ataupun bid'ah yang bagus di dalam agama? An yakuna lahu aslun fid din wa in kana suratuhu mubtadi'ah. Ianya perkara baru yang direka dalam agama, akan tetapi asal usulnya datang daripada agama, walaupun dia punya rupa ataupun dia punya keadaan itu adalah berbentuk baru, akan tetapi dia punya maksud dia adalah bertepatan dengan ajaran agama. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh madrasah-madrasah tahfiz, madrasah tahfiz Al-Quran. Kalau kita tengok zaman sahabat Nabi SAW, zaman tabi'in, bahkan Allahu a'lam sampai zaman bila baru dimulakan madrasah tahfiz ini. Maka madrasah ataupun tempat pengajian agama ataupun rumah mengaji dan sebagainya ini tak ada zaman dulu. Akan tetapi dia punya maksud dia sama seperti ajaran agama Islam. Kerana apa? Nabi SAW ceritakan tentang fadilat-fadilat orang yang menghafal Al-Quran. Nabi SAW menganjurkan, menggalakkan umat dia untuk menghafal daripada Al-Quran. Bahkan bukan hanya keseluruhan Al-Quran, hatta sebahagian daripada surah-surah kecil pun Nabi SAW mengharapkan, kalau ianya bukan satu perkara yang berat untuk umat aku akan memerintahkan mereka untuk menghafal Yasin atau menghafalkan daripada surah Tabarakalladzi biyadihil mulk dan sebagainya. Maka Nabi SAW menginginkan agar supaya umat-umat dia menghafal walaupun sebahagian daripada Al-Quran, apatah lagi kalau tempat itu menggalakkan seseorang itu menghafal keseluruhan daripada Al-Quran, maka lebih digalakkan, lebih dianjurkan oleh Rasulullah SAW, lebih menggembirakan hati Rasulullah SAW. Jadi pertama, kriteria pertama bid'ah itu baik adalah dia mempunyai maksud yang sama, iaitu dia punya aim tu sama, bertepatan dengan ajaran Islam, walaupun dia punya rupa dia adalah satu perkara yang baru, akan tetapi dia punya maksud tu adalah serupa dengan ajaran Islam. Yang kedua, alla takuna suratul mubtadi'ah mukhalifatan li syara'. Yang kedua, perkara baru yang dicipta itu janganlah pula ianya bercanggahan dengan ajaran agama Islam. Ini perkara baru yang direka itu jangan pula ia bercanggahan dengan ajaran Islam. Berkata ataupun disebutkan bahawa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan Sahih Bukhari dan juga Imam Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim, dia mengatakan bahawa bid'ah ini terkait dengan hukum hakam yang 5. Terkait dengan hukum hakam yang 5. Yang pertama adalah terkadang bid'ah ini adalah wajib. Bid'ah yang baik ini terkadang adalah wajib. Seperti apa? Seperti mengumpulkan Al-Quran. Di zaman Rasulullah SAW, Al-Quran itu hanya berada di lembaran-lembaran ataupun di atas batu-batu ataupun di atas kulit-kulit yang dikumpul, tidak disatukan di dalam satu mushaf. Akan tetapi sewaktu zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalam satu ekspedisi ataupun dalam satu expedition, 70 daripada sahabat Nabi SAW yang menghafal Al-Quran ataupun yang hafiz Al-Quran, kesemua mereka terbunuh dalam peperangan tersebut ataupun mati syahid. Maka Sayyidina Abu Bakar risau, takut Quran ini hilang daripada umat Nabi SAW, sehingga dia bermusyawarah dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran ini dalam satu lembaran, dalam satu mushaf. Maka pada mulanya Sayyidina Umar pun tidak setuju. Kerana apa? Takut melakukan sesuatu perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perkara ini adalah mempunyai maksud yang mulia, iaitu menyelamatkan agama, iaitu memelihara daripada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Umar pun dibukakan hatinya untuk menerima daripada pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa hakadha, sehinggalah terkumpulnya Al-Quran di dalam satu mushaf. Ataupun terkadang ianya menjadi fardu kifayah, iaitu melakukan ataupun bid'ah hasanah ini terkadang ini bid'ah hukumnya fardu kifayah. Seperti apa? Seperti mempelajari ilmu-ilmu yang mana dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut barulah seseorang itu dapat memahami daripada Al-Quran, dapat memahami daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan memahami Al-Quran, dengan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjaga agama. Sebagai contoh, mempelajari bahasa Arab,
Kalau kita nak faham Al-Quran, nak faham sunnah, kena mempelajari bahasa Arab. Maka nak tak nak belajar bahasa Arab itu juga merupakan, orang zaman dulu tak belajar. Orang zaman dulu tak perlu untuk nak belajar bahasa Arab. Sekarang ni kita belajar bahasa Arab, satu perkara yang baru. Akan tetapi dengannya kita dapat melindungi daripada agama dan dapat memahami daripada ajaran-ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hukum yang kedua adalah, waliyadzubillah, terkadang adalah haram. Bid'ah yang haram. Apa bid'ah yang haram? Iaitu ajaran-ajaran yang sesat yang terkeluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ilaha illallah. Nah, yang ketiga adalah mandub, yang dianjurkan. Kullu ihsanin lam ya'had fi sadril awal ka ihdathi nahwi ribatul madaris. Nah, setiap perkara yang baik yang mungkin tidak ada di zaman Rasulullah, yang tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, akan tetapi ianya mendatangkan kebaikan kepada agama Islam, maka ianya dikira sebagai bid'ah hasanah yang dianjurkan. Seperti juga menyebutkan tentang ilmu penyucian hati dan sebagainya, tidak disebutkan, ataupun ilmu itu tidak ada di zaman sahabat Nabi SAW, kerana ilmu tersebut diamalkan. Ianya bukanlah sebagai satu cabang agama yang dibahaskan, akan tetapi ianya merupakan agama yang diamalkan. Mereka melihat Rasulullah SAW mempunyai sifat tawaduk, mempunyai sifat husnudzan, mereka melihat mempunyai sifat ikhlas dan sebagainya, mementingkan orang lain daripada keperluan sendiri dan sebagainya, maka ianya diamalkan. Akan tetapi sebahagian daripada at-tabi'in apabila melihat ilmu ini antara ilmu yang awal yang telah kurang diamalkan oleh mereka-mereka yang hidup zaman itu, sehingga mereka takut ilmu tersebut hilang, barulah mereka kumpulkan ilmu tersebut dan dijadikan sebagai satu subjek. Yang keempat, terkadang bid'ah ini adalah makruh. Iaitu melakukan sesuatu perkara yang baru itu terkadang adalah makruh. Seperti apa? Seperti menghiasi masjid-masjid dengan ukiran-ukiran dan sebagainya. Iaitu mencantikkan masjid, berlebih-lebihan dalam, bermewah-mewahan dalam mencantikkan masjid. Ia merupakan satu bid'ah, perkara baru yang hukumnya adalah makruh. Ataupun mencantikkan mushaf dan sebagainya dengan berbagai corak dan sebagainya, ianya merupakan satu yang makruh. Tapi ianya bukanlah perkara yang haram. Yang kelima, bid'ah ini terkadang adalah mubah, dibolehkan. Seperti kita memperbagaikan makanan dan minuman. Dulu tak ada, orang zaman dulu makan satu lauk sahaja. Bahkan kalau makan 2 lauk, 3 lauk ni dah dikira sebagai lavish. Zaman sekarang Masya Allah, zaman dulu lauk kalau cuka, itulah cuka satu lauk. Kalau daging dengan cuka tu dah kira 2 lauk. Zaman sekarang ni kita satu lauk, dalam satu lauk tu dah berbagai-bagai jenis makanan. Subhanallah. Bahkan kadang-kadang atas meja tu dengan seafoodnya, dengan udang, ketam, ikan, ala kulli hal. Lepas tu dengan lauk-lauknya, sayur-sayurnya lagi, wahakadha. Maka itu merupakan perkara baru yang diperbolehkan, wahakadha. La ilaha illallah tu kurang lebih perbahasan berkenaan dengan bid'ah. Maka bid'ah itu terbahagi kepada 2, bid'ah hasanah dan bid'ah as-sayyi'ah, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru itu adalah bid'ah, iaitu perkara baru yang mana tidak ada asal usulnya di dalam agama. Yang tidak ada asal usulnya di dalam agama. Dan kita sebutkan bahawa terkait dengan bid'ah ini 5 hukum hakam. Terkadang ianya wajib, terkadang ianya sunnah, terkadang ianya adalah mubah, terkadang ianya makruh, terkadang ianya haram dan sebagainya. Dan bid'ah ini mempunyai 2 ciri-ciri kriteria, iaitu bagaimana untuk kita nak mengetahui bagaimana bid'ah itu diterima ataupun bagaimana bid'ah itu ditolak. Jadi sekarang ni apabila kita memahami daripada cara memahami syariah, maka bila orang kata oh tu bid'ah, ni bid'ah, maka kita tak adalah senang-senang buta-buta untuk percaya ikut cakap mereka. Wahakadha. Cakap oh ni buat ni bid'ah, zaman Nabi tak ada. Jadi kita cakap oh stana syuaya, ini relax, jangan terus nak cepat untuk menghukum orang lain. Cakap zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada dan sebagainya. Kita orang-orang yang mengamalkan agama sebelum kita itu lebih
lebih memahami agama daripada kita. Jangan pula kita rasa kita ni lebih faham agama daripada orang yang datang sebelum kita. Berapa banyak generasi sebelum kita, ulama-ulama yang datang sebelum kita ni yang mengamalkan seperti apa yang telah diamalkan zaman kita ni. Ini sampai kepada kita ni agama turun-temurun daripada sahabat Nabi ke tabi'in ke tabi'in sampai ke ulama demi ulama sampai ke Nusantara dan sebagainya, sehingga apa-apa yang diamalkan ini bukanlah merupakan satu perkara yang diada-adakan, akan tetapi ini merupakan amalan generation after generation. La ilaha illallah. Naam. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam line yang kelima, yakni wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Sebelum kita masuk ke dalam bab yang itu, saya ada masukkan sedikit di sini tentang hukum, tentang pembahagian hukum. Tentang pembahagian hukum. Hukum ini daripada segi bahasa adalah mengisbatkan sesuatu perkara ataupun menafikan sesuatu perkara daripadanya, tanpa melihat siapa yang menghukum, ataupun ini tanpa kita mengambil kira hukuman itu, kita tetapkan hukum tersebut sama ada daripada segi positif ataupun negatifnya, mengisbatkan ataupun menafikan, tanpa mengambil kira pandangan syariat, tanpa mengambil kira adat, tanpa mengambil kira hukum akal. Maksudnya hukum itu daripada segi bahasa secara umum, ianya mengisbatkan sesuatu perkara ataupun menafikan sesuatu perkara. Seperti kita mengatakan bahawa Zaid berdiri, kita mengisbatkan bahawa Zaid itu sedang berdiri, ataupun kita mengisbatkan al-qudratu wajibun lillahi ta'ala, sifat qudrah itu wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan sebegini, iaitu mengisbatkan sesuatu perkara. Ataupun kita menafikan sesuatu perkara, seperti kita mengatakan bahawa Zaid itu tidak berdiri. Kita mengatakan Zaid tidak berdiri, maka kita menafikan hukum berdiri itu pada Zaid. Ataupun kita mengatakan wa syarikullahi ta'ala laysa bimawjud, sekutu bagi Allah itu tidak ada. Maka bila kita cakap sekutu bagi Allah itu tidak ada, maka kita menafikan sekutu itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila kita membahaskan tentang hukum, maka datanglah pula 3 bahagian daripada hukum. Sesuatu yang pertama adalah hukum akal, yang kedua adalah hukum syarak, dan yang ketiga adalah hukum adat. Yang pertama, hukum akal. Mengisbatkan sesuatu perkara ataupun menafikan sesuatu perkara dengan menggunakan akal, dengan menggunakan logik akal, tanpa mengambil kira apa-apa perkara selain daripada akal. Kita tak mengambil kira tajribah, test dan sebagainya. Ataupun apabila kita melakukan sesuatu perkara itu berkali-kali result dia sama, kita tak ambil kira perkara tersebut, kita ikut hukum akal. Sebagai contoh, kita mengatakan bahawa satu perkara yang penuh itu adalah lebih besar daripada sebahagian. Satu perkara yang full adalah lebih besar daripada sebahagian daripada satu perkara. Obviously, maksudnya kita dengar benda yang penuh itu lebih banyak daripada sebahagian benda yang penuh. La ilaha illallah. Wal juz' laisa akbar minal kull. Dan sebahagian daripada perkara yang penuh itu adalah bukanlah lebih banyak daripada benda yang penuh. Itu mengisbatkan sesuatu dan menafikan sesuatu perkara mengikut hukum akal. Yang kita tengok satu kek yang penuh, kita tahu kek yang penuh itu adalah lebih banyak daripada kek yang satu bahagian, satu potong daripada kek tersebut. Itu yang pertama, hukum akal. Yang kedua, hukum syarak, iaitu mengisbatkan sesuatu perkara ataupun menafikan sesuatu perkara berdasarkan hukum syarak. Iaitu syarak yang mengatakan kepada kita apakah hukum. Mengisbatkan hukum itu datang daripada syarak, menafikan sesuatu perkara itu daripada segi syarak. Seperti kita mengatakan bahawa solat itu 5 waktu. Yang mengisbatkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa solat adalah 5 kali satu hari. Wa shaum Ashura laisa biwajib, dan puasa hari Ashura bukanlah puasa yang wajib, ianya hanya puasa sunat. Wa hakadha. Ini hukum itu datang daripada syarak, tak ada kena mengena hukum akal, tak ada kena mengena ujian yang kita ambil, iaitu dan sebagainya, ataupun apa-apa perkara yang berlaku dalam kehidupan. Yang ketiga, hukum adat, iaitu mengisbatkan sesuatu perkara ataupun menafikan sesuatu perkara
based on tajribah, based on Allahumma salli ala Muhammad, yakni based on experiment, biwas takrar wa tajribah ma'adam ta'thir ahadihima albattah. Walaupun apa eksperimen ataupun apa hukum yang datang daripada eksperimen tersebut, ya ini hukum adat ini, walaupun kebiasaannya ia memberi hukum macam ni, tapi ianya boleh berlaku sebaliknya juga. Itu hukum adat. Ma'jawazi takhalluf li'aridin misal an-nar muhriqah, seperti sebagai contoh bahawa api ni membakar. Ya ini ikut hukum adat, api membakar, pisau memotong, makanan mengenyangkan. Wa ta'thir fi hadhil asya' innama huwa minallah. Akan tetapi kita tahu bahawa kesan daripada api, kesan daripada pisau, kesan daripada makanan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tak nampak perantaraan tersebut. Inna madzalika min babir rabtul asbab bil musabbibat. Yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua benda, ciptakan api, ciptakan membakar. Cuma kita tak nampak dia punya pertengahan dia tu, yang percantuman dua perkara. Fannar la tuhrik bidhatihi. Kerana apa? Kerana api itu tidak membakar daripada zatnya. Yang membakarnya Allah Subhanahu wa taala. Kebakaran itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Apabila api itu terkena dengan perkara-perkara yang boleh dibakar, yakni Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini ada cause and effect. Jadi api itu kalau terkena dengan perkara yang boleh membakar, maka ianya akan terbakar. Ataupun sewaktu api itu terkena dengan perkara yang boleh dibakar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kebakaran apabila api itu bertemu dengan perkara yang boleh dibakar. Walinnari lamma anna Allah taala salaba al-ihraq lam tu'athir fi zina Ibrahim. Akan tetapi api itu juga api yang sama, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan untuk ianya terbakar ataupun tidak menciptakan kebakaran sewaktu api itu terkena dengan perkara yang boleh dibakar, Allah tak ciptakan kebakaran sewaktu api terkena dengan benda yang boleh dibakar, maka takkan terbakar, seperti apa yang berlaku kepada Sayyidina Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdalus salatu wassalam. Wal hukmul adi qad yatakhallaf li'aridin. Hukum adat ini terkadang boleh berlaku sebaliknya. Hukum adat ini terkadang boleh berlaku sebaliknya, sama ada untuk menunjukkan satu mukjizat kepada nabi-nabi seperti yang kita sebutkan tadi, Nabi Ibrahim, ataupun untuk menunjukkan kemuliaan seseorang wali, seseorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, ataupun memberi pertolongan kepada orang mukmin. Terkadang ianya Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas orang-orang mukmin yang biasa sebagai satu pertolongan buat mereka, atau istidrajan li fasik, ataupun sebagai menjauhkan orang-orang fasik lagi daripada mendekatkan diri kepada Allah ataupun bertaubat. Dia dah buat dosa, lepas tu Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tunjukkan macam dia ni hebat. Makin buat dosa tapi tak kena apa-apa ujian. Itu merupakan istidrajan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh hukum adat ini tidak terjadi kepada para nabi sebagai satu mukjizat seperti mana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dengan api. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada api itu, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata kepada api, ya nar, wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat buat Nabi Ibrahim. Ma'annaha narun muhriqah. Walaupun kita tahu bahawa api tersebut dinyalakan selama 40 hari. Punyalah panas api tersebut sehingga Namrud tak boleh nak, ataupun tentera Namrud sewaktu nak campakkan Nabi Ibrahim tu tak boleh nak mendekati api tersebut. Bahkan dikatakan bahawa burung pun, yakni dalam jarak 1 kilometer tu tak boleh nak terbang di atas api tersebut. Punyalah panas dia punya haba dia. La ilaha illallah. Sehingga mereka terpaksa mencampakkan Nabi Ibrahim itu melalui catapult, yakni macam lastik gitu. Akan tetapi apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya api tersebut sejuk dan selamat untuk Nabi Ibrahim, maka api tersebut tidak membakarkan walau sedikit daripada tubuhnya Nabi Ibrahim. La ilaha illallah. Nah. Kemudian contoh hukum adat ini berlaku sebaliknya kepada seorang kekasih Allah, seperti apa yang berlaku kepada seorang tabi'in yang bernama Abu Muslim Al-Khalwani.
ataupun kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Muslim Al-Khalwani, min ahli Yaman, daripada penduduk Yaman, apabila seorang kafir ingin membakarnya kerana dia tidak mahu meninggalkan agama Islam, apabila dicampakkannya ke dalam api, maka api tersebut tidak membakarnya. Ini seorang sahabat Nabi SAW yang berada di kota Yaman. Sewaktu pembesar di Yaman tersebut ingin mencampakkannya ke dalam api kerana dia tidak ingin keluar daripada agama Islam, maka api tersebut tidak memberikan kesan kepadanya. Jadi apabila dia sampai ke kota Madinah, apabila dibawa ke kota Madinah, ba'da'an qubida sallallahu alaihi wasallam, selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Abu Bakar melihatnya ataupun Sayyidina Umar melihatnya, maka mereka, salah seorang, Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar, mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yamutni hatta arani fi ummati Muhammad min halihi kama hali khalilillahi Ibrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan umur aku, yang tidak mematikan aku, sehingga aku dapat melihat pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keagungan ataupun karamah, kemuliaan yang Allah berikan seperti mana diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Apa-apa dikatakan mukjizat yang Allah berikan kepada umat, kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga Allah Subhanahu wa taala boleh berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seperti yang berlaku kepada Abu Muslim Al-Khalwani. La ilaha illallah. Wa mithalu takhallufil hukmil adi, dan antara contoh hukum adat ini berlaku berlawanan daripada apa yang sepatutnya berlaku kepada seorang mukmin. Idza zahara syai'un min khawariqil adat ala yadi rajulin adi lakinahu mu'min laisa biwali. Boleh juga berlaku kepada orang-orang biasa macam kita. Ini orang mukmin, bukan kekasih Allah, orang-orang biasa, orang yang banyak dosa juga. Akan tetapi kadang-kadang Allah nak tolong, Allah jadikan perkara-perkara yang berlawanan daripada asbab boleh berlaku di kalangan orang-orang biasa juga, sebagai satu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga berlaku kepada orang fasik, orang yang beriman tapi banyak melakukan dosa-dosa besar, untuk menghina dia. Sama ada orang kafir, orang fasik ataupun orang kafir, seperti apa yang berlaku kepada Musailamatul Kadzab, seorang yang mendakwa bahawa dia seorang nabi. Musailamatul Kadzab ni mendakwa dia ni sebagai seorang nabi. Dia jumpa dengan Rasulullah ataupun dia tulis surat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni seorang nabi, jadi separuh daripada harta dunia ni, separuh kau punya, separuh aku punya. Jadi Rasulullah katakan, aku diutuskan ni bukan untuk merampas harta dunia. Kalaupun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil satu genggam tanah, bagi tahu dengan dia, kalaupun kamu nak satu genggam tanah ni pun, aku tak akan bagikan kepada kamu, kerana aku ni diutuskan bukan untuk merampas harta dan tahta. Aku diutuskan untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menggelarkan Musailamah ini sebagai Al-Kadzab. Maka daripada zaman Nabi gelarkan dia sebagai Al-Kadzab, sehinggalah sekarang lekat nama Al-Kadzab, yang ini penipu, kepada beliau Musailamatul Kadzab. Jadi antara perkara yang menghina Musailamatul Kadzab ini, satu kali dia, ada orang kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ludah ke dalam satu perigi, maka air perigi itu menjadi manis dengan berkat air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musailamah Al-Kadzab pun kononnya nak buat yang sama. Jadi dia pun ludah ke dalam perigi yang manis, maka Allah Subhanahu wa taala nak hina dia, perigi tersebut menjadi masin. Satu kali dia usap kepala satu orang anak kecil, kononnya nak doa untuk kebaikan. Akan tetapi sebaliknya berlaku, apabila diusap kepala anak kecil tersebut, maka gugurlah semua rambut anak kecil itu sehingga menjadi botak. Fahadha ihanatan lahu. Maka ini merupakan satu perkara yang menghina bagi seseorang. Ini kadang-kadang berlaku berlawanan daripada kebiasaannya, apa yang patutnya berlaku, sebagai satu kehinaan bagi orang tersebut. La ilaha illallah. Sedikit faedah, yang ini disebutkan bahawa sebahagian daripada mereka-mereka yang digelar Mu'tazilah ataupun yang bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpendapat ataupun mempercayai bahawa asbab ini hiyallati tu'athir bidzatiha, ya ini setiap
makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kuasa untuk memberi kesan kepada perkara lain. Sebagai contoh, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan api dan Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan kebakaran. Sewaktu api itu terkena kepada sesuatu perkara yang boleh dibakar. Akan tetapi Mu'tazilah mengatakan bahawa tak, api itu diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membakar. Maka ini merupakan kepercayaan mereka. Fannar indahum tuhrik bidzatiha, maka mereka mempercayai bahawa api itu yang membakar dengan sendirinya. Wa amma indana fala, adapun kita tak berpendapat begitu. Kita percaya bahawa Allah menciptakan api dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kebenaran. Allah menciptakan pisau yang tajam dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan dipotongnya satu perkara apabila pisau terkena kepada perkara yang boleh dipotong. Wahakadha. Fahadha huwal farq bainana wa bainahum fi hadhil masalah. Maka ini merupakan perbezaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah dalam masalah ini. La ilaha illallah. Kemudian hukum akal pula terbahagi kepada 3 bahagian. Hukum akal terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah mustahil, dan yang ketiga adalah jaiz. InsyaAllah kita akan cuba habiskan sampai hukum akal ini. Yang pertama, hukum akal bila dia jadi wajib, wa ma la yatasawwar fil aql adamu. Hukum akal itu wajib apabila akal tu tidak boleh menerima ketiadaan perkara tersebut. Maksudnya akal mengatakan itu perlu berlaku. Logik akal tak boleh terima selain daripada apa yang disebutkan. Maksudnya akal kata benda ni wajib berlaku. Wa yanqasimu ila qismain badahiyun aw daririyun. Naam. Sama ada ianya semula jadi ataupun dengan perlu perbahasan. Ini hukum akal yang wajib ini terkadang kita boleh faham serta merta, kadang-kadang perlu untuk sedikit pemikiran. Seperti kita tahu bahawa satu itu separuh daripada 2. Hukum akal tak boleh terima kalau kita cakap satu itu separuh daripada 3, satu itu separuh daripada 5. Cikgu matematik akan failkan kita. Sebab apa? Ikut hukum akal itu tak boleh diterima. Satu itu separuh daripada 2. Wa kaunu juz asghar minal kull. Sebahagian itu lebih kecil daripada satu perkara yang penuh atau sempurna. Fa hadza kulluhu la yahtaj ila al-fikr. Maka perkara-perkara seperti ini tak perlu pemikiran, tak perlu pembahasan. Bila cakap je terus akal boleh terima, boleh faham. Adapun yang memerlukan pemikiran dan pembahasan seperti sifat Allah Subhanahu Wa Taala al-qidam, sedia ada. Limadha huwa qadim? Apabila ditanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat sedia ada, kerana Allah Subhanahu Wa Taala kalau bersifat sebaliknya, waliyadzubillah tabaraka wa taala, maka Allah itu merupakan hadis. Hadis ni merupakan satu perkara yang baru, dan kalau Allah satu perkara yang baru, maka dia perlukan pencipta untuk menciptanya. Wa muhdithuhu yahtaj ila muhdith, dan penciptanya juga perlukan yang orang zat lain untuk menciptanya. Wahakadha. Maka ini akan menjadi satu ad-daur, satu putaran, pusingan ataupun tasalsul. Jadi satu urutan, satu perlukan yang lain, satu perlukan yang lain, satu perlukan yang lain, sehingga ini membawa kepada satu perkara yang mustahil. Satu perkara yang mustahil. Walamma sahha dhalik. Jadi apabila kita dapat faham perkara tersebut, maka kita dapat tahu bahawa Allah bersifat qadim, sedia ada. Kerana apa? Allah satu zat yang tidak dicipta, lam yalid wa lam yulad, lam yalid, tidak mempunyai anak, wa lam yulad, dan tidak diperanakkan. La ilaha illallah. Maka dengan pemikiran, sedikit pemikiran dan cuba untuk memahami perkara ini, maka kita dapat tahu bahawa sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah wajibul wujud. Kemudian hukum akal yang mengatakan satu itu mustahil, ma la yatasawwar fil aql wujuduh. Akal tak dapat menerima kewujudan perkara tersebut. Akal akan kata mustahil. Sebagai contoh kita kata apa? Boleh, macam mana nak masukkan, ni satu teka-teki tapi hopefully dapat faham lah, macam mana nak masukkan gajah dalam botol kicap. Mustahil. Ini takkan boleh berlaku. Hakala. Kalau wahid nisful arba'ah, ataupun kita cakap satu ni separuh daripada 4, ma ta'atta, tak masuk akal. Awil juz akbar minal kull. Sebahagian kek itu lebih besar daripada satu potong whole kek.
Tak mungkin ini berlaku. Fahal satu sadiquhu la lianna hadha mustahil la yaqbaluhu aql. Maka kalau kita cakap benda-benda yang pelik, mustahil ni, maka akal tak dapat nak terima. Kemudian yang terakhir, hukum yang terakhir bagi hukum akal adalah jaiz, yang dibolehkan. Huwa ma yutasawwar fil aql wujuduhu adam. Yang ini perkara yang jaiz, yang harus, yang ini boleh berlaku dan boleh tidak berlaku. Dua-dua boleh, dua-dua dibolehkan. Jaiz. Ai kulluhu maqbul. Kedua-duanya boleh diterima oleh akal. Juga dibahagikan kepada dua bahagian, sama ada yang daruri yang boleh kita faham serta-merta, ataupun satu perkara yang kita dapat faham selepas kita berfikir. Seperti kita cakap contoh kehidupan seseorang dan kematian. Ya, ini Zaid ni boleh hidup, boleh meninggal dunia. Satu hari kita hidup, satu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Ini perkara dua-dua yang boleh berlaku. Bila-bila Allah Subhanahu Wa Taala boleh ciptakan makhluknya, berikan kehidupan, dan bila-bila Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan kematian. Fahadha dharir. Maka ini perkara yang logik, kita boleh faham. Allah berikan kehidupan, Allah berikan kematian. Wa amma nadhari, adapun yang perlukan pemikiran, ataupun bukan perlukan pemikiran, ya, ini yang seterusnya ini, seperti Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengazab orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh azab orang yang taat kepada Allah, dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri pahala kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang jaiz, yang boleh masuk akal. Akal boleh terima kalau Allah nak azab sesiapa, Allah nak azab orang yang taat. Akal pun boleh nak terima bahawa Allah nak beri pahala kepada orang yang bermaksiat. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memungkiri janji, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengsia-siakan perbuatan orang-orang yang melakukan ketaatan. Maka walaupun Allah boleh lakukan, akan tetapi Allah tidak lakukan kerana apa? Kerana dia dah tetapkan perkara tersebut sebegitu. Wa huwa qad wa'ada at-ta'i'in bil khulil jannah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan mereka-mereka yang melakukan ketaatan untuk masuk syurga. Walakin law arada an yaf'al dhalika fa huwa jaiz. Akan tetapi kalau Allah nak masukkan orang-orang yang taat dalam neraka pun boleh. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kuasa yang mutlak untuk melakukan apa-apa yang dikehendaki. Ghairu mamnu' li'annahu khalaqa abidahu. Kerana Allah lah yang menciptakan hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan apa-apa yang dikehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak ada orang yang boleh menyoalkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi kita makhluk sentiasa disoal perbuatan kita terhadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Begitu juga menghantarkan rasul-rasul ini untuk memberi petunjuk, memberi peringatan kepada hamba-hamba Allah, ini adalah jaiz. Allah boleh lakukan, Allah boleh tak lakukan. Allah tak menzalimi kita kalau Allah tak hantar kitab untuk memberi peringatan. Allah tak menzalimi kita kalau Allah tidak menghantar nabi-nabi ataupun pewaris nabi untuk mengingatkan kita apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh buat. Ini juga dalam masalah ini kita berbeza pandangan dengan Mu'tazilah, kerana apa? Mereka berpendapat bahawa Allah wajib untuk menghantar para rasul untuk mengingatkan kita, kerana itu adalah perkara yang terbaik ataupun yang lebih baik untuk makhluk. Maka kita pula berpendapat bahawa tak ada perkara yang boleh mewajibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak buat apa-apa, Allah berhak untuk lakukan apa-apa. Amma inda ahli sunnah wal jamaah falaysa biwajibin alaihi ta'ala wa inma dhalika fadlun minhu. Akan tetapi kita ahli sunnah wal jamaah beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan para nabi dan rasul. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kitab dan suhuf. Ini merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan manfaatkan kita dengan ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat bulan Rajab ini diperbanyakkan amal kebajikan kita, diberikan taufik untuk meninggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak digolongkan daripada mereka-mereka yang
dilarang Allah Subhanahu wa taala dalam bulan-bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan haram. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kita dalam bulan Rajab dan Syaban, sampaikan kita di bulan Ramadan, dan pelihara kita daripada segala jenis dosa dan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi asbab jauhkan kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Bahkan kita inginkan bahawa kita ni setiap saat daripada kehidupan kita ini menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat COVID-19 daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dapat sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan yang lebih baik, dan dijadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya buat kita dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi kulliyah salihah jami' akhiratud dunya wal akhirah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Maaf mengambil masa lebih sikit. Semoga ini memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.